Hari ni saya nak ajar korang Free Ride Strategy 2.0. So dekat sini saya ada nota berkenaan Free Ride Strategy 2.0 ataupun Auto Free Ride. Nama lain untuk Free Ride Strategy 2.0 ni adalah Trailing Stop. Trailing Stop Loss adalah stop loss yang hampir sama dengan Break Even Stop Loss seperti siri yang lepas. Kalau korang belum tengok lagi siri yang lepas, saya letak link dekat sini korang tengok lah nanti. Cuma perbezaannya adalah ia bersifat automatik. Trailing stop ini dicipta untuk melindungi keuntungan trader yang telah dibuat dan menambahkan lagi perlindungan keuntungan trader selagi mana price bergerak mengikut arah analisis trader. Ni nanti saya akan explain lah. So trailing stop akan diaktifkan apabila price telah membuat profit minimum bergantung pada jenis pair yang dipilih. Trailing stop boleh disetting sebelum atau selepas price profit, ketika instant entry ataupun pending order, ketika loss atau profit, ketika sell atau buy. Kita buka chart. Okay, contoh ni adalah kita punya buy. So macam mana korang nak settingkan trailing stop ni? So kalau ni contoh entry yang dah profit, so kita right click. Nampak tak? Kita right click sama ada dekat buy ni ataupun kita right click dekat SL, tak kisah. So trailing stop ni kita nampak ada perkataan trailing stop. Dia ada 30 point, 40 point, 45 point, 50 point. Ikutlah korang nak tak berapa. 65 point ni persamaan 6 pips lah, 6.5 pips. So nanti dapat dia bergerak automatik. So daripada situ mana-mana dia candles lagi dia profit, dia akan gerak automatik lah. Contoh korang tarik pun dia tetap akan pergi balik ke tempat dia. Korang tak boleh nak setting balik. So macam mana korang nak cancelkan dia? Korang jangan cancel stop loss. Cancel stop loss, korang akan tutup stop loss tu. So trailing stop ni korang tekan delete all, korang tekan yes. So nanti dia dah takkan automatic lah. So korang letak kat mana-mana, break even biasa pun boleh. So sebelum price profit ni maksudnya ketika kita instant entry lah. So contoh bila kita instant entry, kita set, kita right click, kita tekan trailing stop. Contoh kita buat 75 point. Tak kisahlah mana-mana. Korang punya trailing stop loss tu dia akan activate lepas dia bergerak 75 point lah. Dan dekat sini ketika loss atau profit, korang pun boleh buat ketika sell atau buy. So instant ke pending order ke sama je. Contoh kalau korang sell limit dekat sini pula, korang nak set trailing stop loss. Nampak? Korang right click dekat dia, lepas tu trailing stop loss ni korang tekan ni lah 70 contoh. So nanti bila dia bergerak 70 point, dia akan activate lah dia punya trailing stop. Okey, yang seterusnya kita tengok trailing stop loss boleh disetting jaraknya daripada entry kita beberapa point, daripada point minimum ikut suka hati kita. Macam mana kita nak setting ikut suka hati? Okey, so bila kita tekan trailing stop kat sini, korang akan nampak macam sampai 75 point je kan. So 75 baru 7.5 pip, sikit sangat lah. So contoh dekat USD CAD ni korang dah running profit dalam 96 pip. Takkanlah korang nak buat kecil-kecil je dia punya break even kan. Kalau break even kecil macam rapat sangat, sentuh sikit dah settle. So korang pergi kat trailing stop ni, kita boleh custom kan berapa banyak kita nak. Sebab sampai sini dia bagi 65 point saja maksimum. So custom, contoh kita nak buat 50 pip. So 50 pip samaan 500 point. So kita tekan 500. So kita tarik. Nanti tengok dia bergerak balik. Dia bergerak. Dia daripada pergerakan price ni 500. So dekat sini kita akan tengok senario 1 untuk trailing stop loss untuk posisi sell. Contoh kita settingkan 50 point ataupun 5 pip. So dekat sini kita ada pattern SBR ataupun support become resistant. So dia breakout, kita sell dekat sini dan dia akan buat ni lah penurunan. So dekat sini kita settingkan 50 point 5 pip. Jadi dia 5 pip daripada ask price. Kenapa 5 pip daripada ask price? Sebab bila kita sell, stop loss kita adalah jenis order buy stop. Buy order akan trigger di ask price. So dekat sini sebenarnya buy. So dia akan trigger daripada ask price. Jadi jarak dia adalah 5 pips daripada ask price. Okay, so kat sini macam mana kondisi dia bergerak So pergerakan dia akan follow je. Macam tu. Setiap kali dia turun, dia akan follow 5 pip, 5 pip, 5 pip, 5 pip. Tapi kalau price bergerak naik, dia gerak naik macam tu, yang ni dia tak akan bergerak. Dia tak akan bergerak sampailah kena stop loss ataupun kena kita punya trailing stop. Kalau dia turun ke bawah lagi, dia akan ikut. Tapi kalau dia melawan arah, dia tak akan ikut. So kat sini kita tulis lah, jika sell price turun, trailing stop loss akan ikut ask price berdasarkan jarak
yang kita tetapkan. Contoh di sini 5 pips atau 50 point. Tu bukan bahagi tu atau. Namun jika price naik, trailing stop loss akan maintain pada posisi terbaik sebelumnya. Maksudnya yang mana paling profit sebelum dia dalam jarak 5 pip. So bila price datang balik macam ni, dia tak akan bergerak. Kalau dia turun, dia akan follow. Dia turun, dia follow. Tapi kalau naik, dia tak follow. So dia akan kena stop loss lah sekali. So korang punya profit sini dia akan auto close. Tapi kalau dia turun lagi, selagi itulah korang boleh buat profit yang lebih. Kita tengok contoh dekat chart Dekat sini kita ada gold gold dekat H1. Kita nak turn on dia punya trailing stop. So kita right click, pergi kat trailing stop ni. Sama ada korang nak buat 5 pips ataupun korang nak custom suka hati korang. So kita ambil 50 pips. So kita tarik sikit. Kita tengok nanti dah auto gerak. Nampak? Dia gerak kat bawah ni. Kita dah letak atas ni. Tapi bila dia turun sikit, nampak dia turun sikit, dia terus pergi. Nampak? SL terus pergi kat situ. Ni tak nampak ni. Okay, kita pergi dekat M1 lah. So sini adalah ask price, sini adalah bid price. Nampak dia turun, dia ikut. Jarak dia mesti dalam 50 point. 51 50 macam tu lah. Dia ngam-ngam sebenarnya. Contoh saya tarik daripada awal. Sebab benda ni bergerak kita kira cepat. 50 ngam-ngam. Tapi bila dia turun, dia akan ikut. Tengok dia turun, dia akan ikut. Tapi bila dia naik, dia tak akan ikut. Dia naik, dia tak akan ikut. Okay, kita tengok. Ingat SL untuk sell adalah buy stop. Jadi dia akan trigger di ask price. Nampak? Bila dia naik, dia takkan ikut. Turun sikit. Nampak? Dia turun. Nampak? Dia turun, dia ikut. Dia turun, dia ikut. Tapi bila dia naik, dia tak ikut. Kita tengok lagi. Nampak? Dia turun. Nampak? Dia naik, dia tak ikut. Bila dia naik, dia tidak ikut. Tapi kalau dia turun, dia akan ikut lah. Kita trailing stop ni, kita boleh delete all. Kita akan, do you really want to delete all trailing stop? Yes. So nanti dia tak akan ikut dah. Okay, kita letak balik ke atas. Macam ni break even lah. Break even ni dia tak akan bergerak macam siri yang lepas. Jadi tadi untuk sell. Jadi kita tengok sekarang senario 2 untuk trailing stop untuk posisi buy. Contoh kita setting 50 point. Sama juga. Jadi dekat sini kita ada RBS, resistance become support. Lepas tu dia buy, dia pun naik lah. Jadi dekat sini 5 pips daripada bid price. Kalau kita tengok dekat sini, dia adalah 5 pips daripada ask price. Jadi kenapa macam tu? Bila kita buy, stop loss kita adalah jenis order sell stop. Jadi sell order akan trigger di bid price. Bila stop loss ni dia akan ikut pada harga bid price. Jadi jarak 5 pips ni dia akan kira pada bid price lah untuk kita punya buy. Jadi macam mana pergerakan dia? Okay, so dia profit. Dia akan ikut je. Selagi mana price ikut haluan dia, dia akan profit. Tapi kalau dia melawan arah, price akan maintain. Jadi kat sini kita boleh tulis lah, jika buy, price naik, trailing stop akan ikut bid price berdasarkan jarak yang telah ditetapkan. Namun jika price melawan arah, trailing stop loss akan maintain pada harga terbaik sebelumnya. So, bila benda ni dia naik, dia akan ikut lah, dia akan follow je bid price. Tapi bila dia turun, dia akan maintain. Lagi jauh dia pergi, lagi korang profit lah. Tapi bila dia patah balik, korang akan close dengan profit yang lebih daripada korang punya TP. Contoh korang punya TP sampai sini je. Tapi sebabkan korang guna trailing stop loss, dia ikut, korang dapat lebih sikit dekat sini. Dalam masa yang sama, dia protect korang punya keuntungan. Dan dalam masa yang sama, dia akan buat korang kena break even. Jadi korang tak rugi dekat situ. So untuk bagi gambaran yang penuh, kita tengok contoh lah. Kita ada USD JPY buy dekat sini yang sedang running lah. Okay, so kenapa buy? Dekat sini ada flat, base, flat. Okay, dan dalam masa yang sama dia duduk dekat area sini kan. So kita just masuk buy lah. Jadi macam mana kita nak setting kan kita punya trailing stop? Kita right click, trailing stop. Okay, nak mana satu? 50 point boleh, custom pun boleh. Contoh kita buat custom 30 pip. So 30 pip sama dengan 300 point. Ni dalam point bukan pip. Jadi 300 point. So kita tekan OK. Tengok nanti dalam jarak 300 kita tengok tu keluar 300 dekat sini. Tapi korang tengok setiap kali dia profit, dia akan buat kenaikan. Okay, kita tengok kalau dia naik buy lagi, dia akan naik. Okay,
So jarak trailing stop ni jangan buat rapat sangat, jangan buat 5 point, buatlah jarak sikit, bagi dia ruang nafas. Kalau dia naik dekat sini sikit, dia akan maintain. Tapi bila dia contoh dia naik lagi satu kat sini, kenapa dia nak naik lagi? Contoh dekat sini kan ada area-area support resistance. So contoh dia turun dekat sini, dia akan naik lagi. Tapi bila price turun kat sini, benda ni takkan bergerak tau. Stop loss ni takkan gerak. Tapi bila dia naik lebih daripada posisi ni, dia naik, dia akan ikut. Contoh dia naik sampai sini, so kita setting tadi dalam 300 point. So daripada sini ke sini mana 300 point. So bila 300 point dia akan pergi dekat sini. So nanti bila price dah bergerak ke sini, trailing stop loss ni dia akan bergerak ke sini automatic. Jadi dekat sini untuk bagi korang nampak lebih jelas lah berkenaan pergerakan dia, kita buat setting dalam 5 point, trailing stop dalam 5 point pula, 50 point ataupun 5 pips. Okay, nanti kita pergi dekat M1. Okay, untuk bagi nampak lah dia punya jarak dia. Okay, ke M1 kecil sangat. Tu SL. So kita target SL kat sini. Sepatutnya dia kira daripada bid price dekat sini kan. So dekat sini yang 10 pip kan, sepatutnya dia bagi 5, nampak? Dia automatic. Bila dia naik sikit je, dia akan automatic follow dalam 50 point seperti yang kita dah setting. Jadi itu saja contoh yang saya mampu tunjuk dekat korang berkenaan trailing stop ni. Dan trailing stop ni dia bergantung pada keadaan market. Jadi agak susah untuk saya explain sebab kita kena tengok pergerakan market tu apa semua. Jadi saya minta korang untuk lebih faham, korang kena buat benda ni depan mata korang, korang kena try sendiri. So bila korang try, insyaAllah nanti korang akan faham lah pergerakan dia macam mana. So setting dia apa semua saya dah ajar, macam mana nak buat custom, macam mana nak pilih pips dia, macam mana nak setting point. Ingat, jangan salah faham point dengan pips. 300 point persamaan 30 pips, 50 point persamaan 5 pips. So jangan rapat sangat sebab nanti bila korang dah profit sikit, lepas tu dia retrace balik, habis dah korang punya entry. Patutnya dia boleh pergi jauh lagi. So bagi ruang, mungkin dalam 10 pip ataupun 30 pip ataupun 300 point. Jadi ikut keselesaan korang. Cuma satu problem berkenaan trading stop ni, dia hanya boleh dibuat melalui komputer, dan siapa yang trade menggunakan telefon agak susah lah sebab semua setting trading stop loss ni hanya boleh dibuat melalui MetaTrader 4 di komputer. Tapi apa-apa setting yang korang dah buat dekat komputer, dia akan reflect dekat account korang dekat telefon. So bolehlah try pinjam komputer kawan ke untuk kita setting trailing stop loss. Lepas tu dah settle.